Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari pelajaran fiqh tahun 6, tajuk kedua, sembelihan. Baik, Ustazah harap awak telah bersedia duduk dengan sopan dan beradab serta menutup aurat. Baik, sebelum kita meneruskan pelajaran hari ini, tadah tangan dan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks muka surat 12. Baik, ini ialah pengertian. Sembelihan ialah menyembelih binatang yang halal dengan menggunakan sesuatu yang tajam selain gigi, kuku dan tulang dengan syarat-syarat tertentu. Baik, jika awak nampak di sini ialah situasi ketika mana penyembelihan sedang berlaku. Baik, ini pula ialah dalil dan hukum. Firman Allah Ta'ala, potongan dari surah Al-Ma'idah ayat 3, maksudnya, diharamkan kepada kamu yakni memakan bangkai binatang yang tidak disembelih, darah yang keluar mengalir, daging babi, binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, binatang yang mati tercekik, mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk dan mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, yakni sebelum habis nyawanya. Inilah firman Allah, perintah Allah bahawa Allah melarang kita memakan haiwan yang tidak disembelih dengan sempurna. Kemudian ini ialah hukum sembelihan. Binatang yang halal dimakan adalah wajib disembelih. Binatang yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai dan haram dimakan. Jadi penting kita umat Islam memastikan makanan atau daging yang kita makan tu ialah halal dan cara penyembelihannya sah. Jadi ianya jika kita makan daging yang ragu-ragu akan mengakibatkan kesan pada diri kita. Kita nak solat pun jadi ragu-ragu. Kita nak buat ibadah lain pun jadi ragu-ragu. Pastikan makanan yang kita makan tu halal. Baik, seterusnya syarat sah sembelihan. Pertama, niat kerana Allah. Kedua, orang yang menyembelih hendaklah beragama Islam. Ketiga, binatang yang disembelih masih hidup. Yang keempat, binatang yang halal dimakan. Yang kelima, binatang itu mati dengan sekali sembelihan. Yang keenam, putus urat halkum dan 2 urat merih. Yang terakhir, alat yang tajam. Baik, ini adalah syarat sah sesuatu sembelihan itu menjadi sah. Dan ini pula alat sembelihan dia, pisau yang tajam, pisau yang tidak menyakiti haiwan tersebut. Pastikan peralatan itu tajam. Jadi persiapan orang yang nak menyembelih tu memang persiapan dia menyediakan parang atau pisau yang tajam. Baik, seterusnya ialah kaifiat sembelihan. Pertama, membaringkan binatang dengan menghadap kiblat dan lambung kiri. Maksudnya kita pusingkan dia sebelah kiri.
tak adalah kita kata dia mengereng ke kiri, tetapi kita pusingkan dia, badan sebelah kiri dia berada di permukaan tanah. Kemudian disembelih dengan pisau tajam. Putus urat halkum dan 2 urat merih. Kemudian hikmah sembelihan. Dapat mengeluarkan semua darah binatang sembelihan dengan cepat. Kemudian dapat membezakan di antara sembelihan orang Islam dengan orang kafir. Ketiga, boleh mematikan binatang dengan cara yang cepat. Keempat, menjadikan sihat tubuh badan bagi orang yang makan dagingnya. Yang terakhir, sebagai tanda penghormatan manusia, makhluk ciptaan Allah. Jadi ini hikmahnya, kebaikannya jika kita melaksanakan proses penyembelihan. Haiwan yang kita sembelih itu adalah makhluk yang hidup. Jadi kita nak sembelih dia supaya dia mati dengan cepat, supaya dagingnya boleh kita makan, kita perlu menggunakan alat yang tajam. Dan proses penyembelihan ini juga nak bezakan bagaimana orang Islam dengan orang yang bukan Islam menyembelih. Kerana orang bukan Islam pun ada makan daging. Mereka bukan hanya makan ikan, mereka bukan hanya makan sayur, tetapi mereka juga makan daging. Tapi cara pelaksanaan nak mematikan haiwan tersebut, kaedah yang bagaimana. Jadi kita sebagai orang Islam sangat beruntung kerana kita melaksanakan proses penyembelihan yang sah. Kemudian barulah kita makan dagingnya dan kita tidak perlu rasa ragu-ragu kerana telah dilakukan ke atas haiwan tersebut penyembelihan yang sah. Baiklah, terus kita baca, tahukah anda binatang yang halal dimakan boleh menjadi haram jika disembelih oleh orang yang bukan Islam. Penting bagi orang yang menyembelih tu, dia seorang yang beragama Islam, dia tahu bagaimana cara nak melaksanakan proses penyembelihan. Tak kira ayam, tak kira nak sembelih lembu, kambing, unta, rusa, perlu tahu. Arnab pun perlu tahu cara penyembelihannya. Kemudian, amalkan memastikan daging yang hendak dimakan adalah halal dan sah sembelihannya. Jadi, kita sebagai orang Islam perlu menitik beratkan bagaimana ibadah penyembelihan tersebut kerana kita akan makan daging daripada haiwan yang telah disembelih. Jadi kita perlu tahu bagaimana cara seekor haiwan itu disembelih supaya kesannya tidak buruk kepada kita yang memakan daging tersebut. Baik, ini saja untuk hari ini. Latihan akan Ustazah maklumkan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.